Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati tuan-tuan dan puan. Mungkin tidak lagi mengejutkan sekiranya saya bercakap tentang 6 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Mungkin juga tidak mengejutkan selepas saya cakap bersatu yang bertindak mahu memindah perlembagaan dan keputusan daripada ROS yang telah meluluskan pindaan perlembagaan Parti Bersatu. Mungkin itu mengejutkan sebab mungkin baru ada yang tahu hari ini bahwa ROS telah meluluskan pindaan perlembagaan Parti Bersatu. Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan kerusi 6 ahli parlimen bersatu ataupun Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, yang mengejutkan hari ini yang saya nak kongsikan adalah apa respon daripada 6 MP bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Bahkan sebelum ini mereka telah menyuarakan bahwa mereka tidak gentar berkaitan dengan pindaan perlembagaan Parti Bersatu sekiranya mereka hilang kerusi sebagai ahli parlimen. Satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 3 April. Segera luluskan pindaan perlembagaan bersatu, langkah terpuji PMX ataupun Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim mengucapkan tahniah kepada Bersatu selepas Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS meluluskan pindaan perlembagaan partinya itu. Malah, menurutnya, kelulusan oleh ROS dalam tempo yang singkat itu membuktikan langkah terpuji kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apa sudah jadi? Bukankah Bersatu pada mulanya mahu memindah perlembagaan untuk menjadikan parti mereka itu bersih ataupun memulihkan keadaan? Namun, Azizi Abu Naim, MP Gua Musang pula membuat pengakuan bahwa ini adalah tindakan terpuji kepimpinan Anwar Ibrahim. Tahniah kepada Bersatu kerana berjaya mendapat kelulusan ROS dalam waktu amat singkat, dan ini adalah satu lagi bukti langkah terpuji PMX dan Kerajaan Madani yang tidak menggunakan kuasa politik serta tidak mengganggu gugat pengurusan agensi atau kementeriannya. Saya telah membaca perlembagaan Bersatu yang diluluskan pindaan oleh ROS bertarik 1 April lalu. Saya tak menganggap ini sebagai April Fool's Day kerana setiap parti ada hak masing-masing untuk menggubal dan memindah perlembagaan mengikut keperluan semasa, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Bagaimanapun, Muhammad Azizi menegaskan, dia meletakkan keyakinan kedudukannya sebagai wakil rakyat di kerusi itu tidak terbatal. Bermakna 6 ahli parlimen bersatu ini, adakah mereka masih mempertahankan kerusi mereka walaupun ROS sudah meluluskan pindaan perlembagaan Parti Bersatu yang baru itu? Mengulas perkara berkenaan, katanya keputusan untuk menyokong kepimpinan Anwar dibuat pada tahun lalu, sedangkan pindaan perlembagaan yang diluluskan itu berkuat kuasa 1 April. Tetapi saya akan merujuk kepada speaker untuk tindakan susulan selain mengadakan perbincangan dengan 5 ahli parlimen lain dari Bersatu yang turut menyokong kerajaan. Saya sudah membaca satu persatu kandungan dalam perlembagaan yang diluluskan oleh ROS ataupun ROS berkuat kuasa 1 April. Kami kini tiada kaitan dengan tindakan kami tahun lalu. Melihat kepada pasal itu, tiada perubahan pun, kecuali satu seksyen mengatakan keahlian boleh terbatal sekiranya mana-mana ahli menyokong kerajaan selain daripada parti kita sendiri. Namun ia berkuat kuasa 1 April. Adakah di sini bermakna kepimpinan Bersatu hari ini menjerat leher sendiri? Kerana perkongsian daripada Azizi Abu Naim, mana-mana ahli menyokong kerajaan selain daripada parti kita sendiri. Namun ia berkuat kuasa pada 1 April, bukan pada tindakan mereka yang sudah mereka lakukan pada tahun lepas. Malaysia Kini melaporkan ROS meluluskan usul pindaan perlembagaan Bersatu kerana ia memenuhi kehendak mengikut Seksyen 11 Akta Pertubuhan 1966. Ketua Pengarah ROS
Muhammad Zulfikar, berkata pindaan peruntukan dilaksanakan parti itu juga dibuat mengikut perlembagaannya. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang selepas ini berkata, kenapa 6 ahli Parlemen Bersatu ini tidak hilang kerusi walaupun ROS telah meluluskan pindaan perlembagaan Parti Bersatu. Namun seperti perkongsian daripada Azizi Abu Naim, berkata bahwa ini berkuat kuasa pada 1 April. Apa sudah jadi? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu lagi isu hangat yang saya nak kongsikan hari ini. Seperti yang kita sudah dikejutkan ataupun digemparkan baru-baru ini, titah yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim, bertitah kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Bulan madu dah tamat. Go catch the bees. Pergi tangkap lebah. Titah baginda kepada Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Sudah pasti Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM juga sudah meresponi perkara ini dan akan menjalankan tugas dengan lebih baik lagi selepas ini. Dengan ini banyak lagi ahli-ahli politik, taikun-taikun ataupun mana-mana individu yang kaya raya yang terlibat dengan tuduhan yang dikata ataupun dicakap-cakap oleh orang bahwa mereka terlibat rasuah. Mana-manalah terlibat rasuah, didakwa, yang sudah didakwa, yang bakal didakwa. Akhirnya banyak yang meroyan dan kepanasan. Namun saudara-saudara, ini satu pendedahan baru pada 3 April berkaitan dengan Syarikat Spangko, berkaitan dengan pengurusan kendaraan kerajaan. Didakwa tipu bos Spangko mengaku tak salah. Hakim membenarkan Tan Hua Chun diikat jamin RM 2 juta bersama seorang penjamin. Tan Hua Chun, pengurusi Spangko Sdn Bhd yang mengendalikan perolehan dan pengurusan kenderaan kerajaan, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan menipu. Tan, 83 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di depan Hakim Suzana Hussein. Dia didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun, sebatan dan boleh didenda jika sabit kesalahan. Tan didakwa melakukan kesalahan itu antara 27 dan 28 Februari 2019 di pejabat Kementerian Keuangan Putrajaya. Dia didakwa memperdaya jawatan kuasa tender berhubung pemilikan saham Bumi Putra Spangko yang menyebabkan Kementerian Keuangan menganugerahkan kontrak bernilai RM3.9 bilion untuk memperoleh dan menguruskan kenderaan kerajaan. Hakim menetapkan ikat jamin RM 2 juta bersama seorang penjamin. Tertuduh pula turut diarah menyerahkan pasportnya kepada mahkamah sehingga kes selesai. Kepada mahkamah sehingga kes selesai, melaporkan diri di pejabat SPRM setiap 2 bulan dan dilarang menghubungi saksi secara terus atau melalui pihak ketiga. Sebutan semula kes ditetapkan 4 Jun ini. Dia didakwa memperdaya jawatan kuasa tender berhubung pemilikan saham Bumi Putra Spangko yang menyebabkan Kementerian Keuangan menganugerahkan kontrak bernilai 3.9 bilion ringgit Malaysia untuk memperoleh dan menguruskan kenderaan kerajaan. Ini pasti satu lagi pendedahan yang baru yang menggemparkan seluruh kepimpinan politik. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini.